Assalamualaikum warahmatullahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi hamalatan ad-din al-qawim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. إلا يا رسول الله ومن ربى فقال الذين يصلحون إذا فسد الناس هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita dua kehidupan. Satu kehidupan di dunia yang sementara dan satu lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Selepas daripada kematian, semua yang ada di dunia ini hendaklah ditinggalkan kepada dunia. Sebab akhirat tidak perlukan apa-apa pun daripada dunia. Akhirat perlu amalan-amalan daripada akhirat. Roh datangnya daripada langit. Apabila dia berpisah, dia balik semula ke langit, maka dia nak bawa barang-barang yang datang daripada langit. Dan jasad, dia akan disimpan di bumi dan semua yang ada di bumi hendaklah dikembalikan kepada bumi. Harta kita dikembalikan, rumah tangga kita dikembalikan, emas perak kita dikembalikan kepada bumi. Kita kena tinggal di atas bumi ini ketika kita masuk ke dalam bumi. Sebab semua itu adalah hak bumi yang akan diwarisi oleh orang lain. Kita naik ke atas membawa benda-benda yang datang daripada langit. Kita akan bawa solat kita. Kita akan bawa zikir kita. Kita akan bawa Quran kita. Kita akan bawa sedekah kita. Kita akan bawa haji kita. Kita akan bawa puasa kita. Benda-benda yang datang daripada perintah daripada langit akan kita bawa bersama-samanya ke langit. Harta di langit berada di langit. Harta di bumi diletak di bumi. Apabila berlaku perpisahan, maka yang di bumi diwarisi orang bumi. Yang di langit kita akan dapati apabila kita mati nanti. Jadi sangat-sangat beruntunglah kepada orang yang menyedari bahawa kehidupan ini akan berakhir nanti. Apabila dia berakhir, apakah sebenarnya yang ada pada diri dia? Apakah sebenarnya harta yang ada pada kita? Kita takut kita balik dalam keadaan tangan kosong, tidak dapat apa-apa. Kerana semua harta langit akan hancur. Semua harta di langit pun akan hancur. Semua harta di bumi pun akan hancur. Harta di bumi akan kita tinggalkan dan diri kita akan dihancurkan oleh ulat-ulat. Kan? Harta di langit akan dihancurkan oleh syirik. Akan dihancurkan oleh syirik. Akan dihancurkan oleh penyakit-penyakit yang ada dalam amal. Amal kita itu akan rosak. Amal kita itu akan hancur. Amal kita itu akan binasa. Apabila di dalamnya tidak ada lilahiyat. Apabila dalamnya tidak ada mahmudah. Tidak ada amalan-amalan yang terpuji. Sebab
Alam langit ni alam tinggi, dia alam terpuji. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha terpuji. Maka amalan-amalan yang terpuji sahaja akan naik. Amalan-amalan yang mazmumah, amalan-amalan yang hina akan hancur, akan hilang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah perkara yang pertama yang mesti kena jaga ialah bertauhidkan kepada Allah. Apabila kita ucap kalimah la ilaha illallah, kita kena jaga kalimah. Sebab kalimah inilah yang akan memberi nilai kepada amal kita. Siapa yang jaga kalimah ini dengan baik dan dia dapat ucap di akhir kalam dia, maka Allah SWT akan bagi dia surga. Kata Nabi, man akhir kalamihi, siapa yang mengakhirkan kalamnya dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalimah la ilaha illallah ini dia mengandungi 50 akidah di dalam tu. 50 akidah yang tersembunyi dalam tu. Kita kena tahu supaya kita jangan rosakkan kalimah la ilaha illallah ini, kerana apabila kalimah ini rosak, maka rosaklah solat kita, rosaklah zikir kita, rosaklah Quran kita. Maka harta-harta yang dihantar di langit tak sampai di langit kerana rosak di pertengahan jalan. Rosak kerana tauhid kita, kan tauhid kita mengandungi perkara-perkara yang merosakkan amal. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, inilah perkara yang kita nak teliti sedikit demi sedikit dalam hidup kita ini, supaya kita hidup di atas dunia ini, dalam kita mencari harta dunia, kita tidak merosakkan akhirat kita. Kan? Sebab harta di dunia untuk digunakan di dunia sahaja. Lepas itu dia akan jadi milik orang lain, bukan lagi milik kita. Dan orang yang menggunakan harta yang kita tinggal, dia akan buat sesuka hati dia. Sebab bukan dia dapat harta itu, dia waris. Bila waris, dia akan gunakan sesuka hati kita. Dan yang kita dulu sibuk mencari harta, sampai kita tidak jaga amal, kita tidak jaga tauhid kita tidak jaga hati kita yang penuh dengan najis kalbi, najis riya, takabur, sombong, ujub, hubujah, cintakan kemegahan, cintakan glamour, hubul mal, kasih kepada harta, hubul riasah, suka jadi ketua orang, kepala orang, hubul taqadum, suka menonjolkan diri, suka menjadi kepala, kan? Ujub, terasa kita perasan diri kita hebat dan semuanya penyakit-penyakit hati yang merosakkan amal. Dan perkara-perkara ini, tuan-puan semua, baiklah kita sentiasa bermuhasabah. Macam satu orang tu, kalau dia nak makan, dia sangat teliti di pinggan dia ataupun gelas dia. Dia takut gelas dia tu ada kotor ke, cemar ke, najis ke. Dia tak akan letak makanan dalam bekas yang kotor. Begitu juga amal kita tak akan duduk dalam hati yang kotor, kan? Macam kita, hati ni ialah bekas tempat letaknya amal. Di dalamnya ada tauhid, kan? Dalam hati itu ada Allah sahaja. Jangan ada yang lain. Dan jangan ada najis-najis dalam bekas hati kita. Sebab di hati itulah tempat kita nak letak apa? Nak letak hakikat solat. Kita nak letak hakikat zikir. Kita nak letak hakikat Quran. Ataupun kita nak letak hakikat amal. Hakikat amal kita nak diletakkan di dalam bekas untuk diserahkan kepada Allah. Jadi amal kita ni akan sampai ke hati kita. Sebab tu innamal a'ma binniyat. Semua amal ni dengan niat. Jadi niat itu lillahiyat.
Dengan kerana Allah barulah sampai ke Allah. Untuk sampai ke Allah, jangan kotori batin kita. Satu, jangan rosak. Satu lagi, jangan kotor. Hati kita dua perkara. Satu, jangan rosak. Yang kedua, jangan kotor. Sebab dia tempat bekas untuk kita letak amal untuk diserahkan kepada Allah. Zahir ini, dia hanya melakukan ritual saja. Dia rokok, dia sujud, itu perbuatan zahir saja. Tetapi hakikatnya ialah biarlah solat itu sampai ke hati. Solat itu terkesan di hati. Solat itu akan sampai menjiwa di hati. Barulah solat itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hati kita rosak, solat itu hanyalah luaran sahaja, kan? Ada orang yang bagi saya buah kuning satu buah seperti apa? Seperti buah pauh lah, kan? Buah kuning itu sangat sedap lah, yang sedap. Lalu dia bagilah 5-6 biji. Saya koyak yang pertama, saya kupas yang pertama tu, bila nak makan dalam tu dah ada ulat dia. Jadi semua, boleh dikatakan semua tu ada ulat dalam itu. Dia tak boleh makan. Lihat di luar ini cantik, tapi sebenarnya di dalam tu busuk, berulat, kan. Begitulah. Lalu saya teringatlah kepada amal amal saya. Kalaulah amal aku begini, alangkah malangnya nasib aku. Aku rasa amal aku cantik, tetapi rupanya di dalam tu dah berulat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, rosaknya hati disebabkan syirik. Kemudian kotornya hati itu disebabkan oleh sifat-sifat mazmumah. Jangan kita rosakkan hati kita dan jangan kita kotorkan hati kita. Sebab dia adalah bekas penting untuk kita letak amal untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita mendengar kitab hikam, dengan kita belajar kitab hikam ini sikit-sikit, maka dalam proses untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan batin kita. Walau pada hakikatnya kita tak berada lah dalam medan seperti mana yang kitab yang sedang kita baca ni. Sedang kita baca ini, dia lain. Dia ini adalah satu bimbingan kepada murid. Kan kalau orang tu ada syekh, kalau orang tu ada mursyid, tentulah dia menyerah dirinya kepada bimbingan mursyid. Dia akan dengar nasihat, dia akan patuh, dia akan taat. Kan mursyid ni biasanya mursyid ni akan buat bai'ah dengan dia, buat janji setia. Sebagaimana Nabi SAW membuat janji setia kepada para sahabat radhiyallahu ajmain. Dan setelah buat janji setia, lalu Nabi pimpin amal mereka. Begitu juga mursyid pun akan pimpin amal. Dia akan pimpin solatnya macam mana, Qurannya macam mana, zikirnya macam mana. Bermula dengan kalimah la ilaha illallah ataupun dengan kalimah tauhid dan Muhammadur Rasulullah, iaitu syahadah risalah. Biasanya mursyid ni dia akan memperbetulkan dua perkara dulu. Pertama, dia memperbetulkan syahadah tauhid. Yang kedua, dia akan membetulkan syahadah risalah. Syahadah tauhid tu la ilaha illallah. Syahadah risalah tu ialah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah real, ini adalah jalan. Real ataupun jalan untuk amal menuju kepada Allah. Amal bergerak di atas rel yang betul untuk menuju kepada Allah. Macam kereta api.
kereta api yang ada dua rel, kan? Satu rel la ilaha illallah, satu rel lagi ialah Muhammadur Rasulullah. Maka kereta api ini akan diletakkan di atas rel. Kepala dia dan disertai dengan gerabaknya. Gerabak-gerabaknya mesti patuh ikut kepala. Jadi barulah di start dihidupkan enjin. Enjin pun hidup, lalu gerabak ini turut hidup bersama enjin. Walaupun gerabak tu sebenarnya tak hidup, yang hidupnya enjin. Lalu kereta api ini akan bergerak, berjumpa satu stesen ke satu stesen yang lain sehingga sampailah ke tempat yang hendak dituju. Begitu juga dengan amal. Amal ni dibimbing, dipimpin. Macam mana Nabi dipimpin oleh Jibril. Sahabat dipimpin oleh Rasulullah. Tabi'i dipimpin oleh sahabat. Maka ulama-ulama mujtahid dipimpin oleh para tabi'in. Ulama-ulama mursyid dipimpin pula oleh tabi'in. Lalu mereka memimpin orang-orang pengikut-pengikut mereka. Bagaimana nak duduk di atas rel yang betul, iaitu rel la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Solat duduk di atas rel ni dengan betul. Lalu bergeraklah menuju kepada Allah. Itu dipanggil salik. Orang-orang salik ataupun orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Jadi kitab hikam ni dia pimpin orang macam itulah. Jadi kita orang awam ni, awam lah. Cuma kita dengar-dengar, kita belajar-belajar sikit-sikit, mungkin kita boleh dapat manfaat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ujaran kita yang lepas ialah berkaitan dengan apa? Ujaran yang lepas berkaitan dengan ujaran yang 201 dengan 202, iaitu bagaimana satu orang yang sudah sampai makrifah dan orang yang belum sampai makrifah, dia memberi bimbingan, memberi pengajaran kepada orang. Orang yang belum sampai makrifah, dia memberi pengajaran kepada orang hanya melalui sangkaan saja. Melalui ilmu yang dia dengar, ilmu yang dia baca, kemudian berdasarkan ilmu dia buat sangkaan. Dia pun hurailah ilmu itu berdasarkan sangka dia. Sedangkan orang yang sudah sampai kepada makrifah, dia menyampaikan ilmu dengan bimbingan daripada Allah SWT melalui nur tajalli daripada basirah dia. Manusia ni dia kena dua celik. Satu ialah celik basar. Basar ni mata zahir. Yang kedua kena celik basirah, iaitu mata batin. Kalau celik mata zahir saja, dia tak tepat. Macamlah kita tengok bukit. Kalau kita tengok bukit dengan mata zahir, maka mata zahir memberitahu kita bahawa bukit itu biru. Begitu juga kalau kita tengok laut dengan mata zahir, kan? Maka kita akan nampak bahawa laut itu biru. Tapi kalau kita tengok dengan mikroskop, bahawa bukit itu bukan biru, sebenarnya bukit itu hijau. Jadi kalau kita nak nampak dengan tepat, bagi doktor, dia ada dua mata. Satu mata zahir, satu lagi mata mikroskop dia, kan? Dia buat scanner lah macam-macam supaya dia nampak dengan jelas menggunakan mata scanner ataupun menggunakan mata X-ray. Dia akan dapat jawapan yang jelas. Begitulah orang yang makrifah. Orang yang makrifah ni dia lihat mata zahir untuk melihat makhluk ciptaan Allah. Tetapi mata zahir dia lihat pencipta. Sebab itu pandangan dia berbeza. Contohnya kita lihat bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dia lihat dengan mata zahir. Dengan mata zahir dia, ilmu dan mata dia membuat keputusan bahawa tak mungkin, tak logik satu malam yang singkat
satu orang tu boleh mengembara sampai ke Baitul Muqaddis, sampai ke Israel, sampai ke Palestin. Daripada Madinah, daripada Mekah untuk pergi ke Baitul Muqaddis, Israel, dalam satu malam yang singkat, mustahil. Tak boleh terima akal. Apa lagi orang tu sembahyang lagi di Baitul Muqaddis dengan ramai orang. Kemudian naik pula langit. Langit pula ada pintu. Pintu pertama, nak buka pintu pertama tu, kena bagi salam kepada penjaga dia. Nak naik pula pintu kedua, bagi salam pula penjaga yang kedua. Kemudian naik yang ketujuh. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, jumpa dengan Allah. Turun balik, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Naik lagi. Kemudian turun dalam satu malam yang singkat. Ini mata, kepala, mata dengan akal tak boleh terima. Lalu dia kata, pengaduan yang macam ini tidak lain daripada orang yang sudah gila. Sebab itulah mereka mengatakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah gila, sudah sampai tahap gilanya. Tetapi orang yang ada basirah, orang yang ada mata batin, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mereka yakin dan kagum dengan keistimewaan yang ada pada baginda Muhammad SAW. Satu manusia yang luar biasa. Bagaimana manusia yang luar biasa boleh meneroka alam-alam sir, alam-alam rahsia dengan begitu cepat sekali. Ini tak lain tak bukan melainkan satu orang manusia yang terlalu istimewa. Jadi mereka semakin hormat, semakin menyanjungi Nabi, semakin mengasihi Nabi, semakin ingin mendekati Nabi. Manakala Abu Jahal pula semakin jauh, semakin jauh daripada Nabi, semakin kuat penentangan dia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah juga dengan kita dengar ujaran daripada Syekh Ata'illah. Dia kata, kalau orang tu belum sampai, dia nak beri pimpin pada orang, nak mengajar orang, nak mendidik orang, takut dia sendiri teraba-raba dalam perkataannya. Dia tak boleh memberi perkataan yang tepat untuk membimbing orang lain. Melainkan orang tu dah sampai kepada ma'rifah. Jadi setelah dia sampai ma'rifah dan dia buat pengajaran, membimbingan. Dan bila dia mengajar dan membimbing, maka adalah orang yang ingin memberi kepada dia. Pemberian. Ada orang nak beri hadiah itulah, nak beri hadiah inilah, nak beri apa-apalah kepada dia. Maka Syekh Ata'illah bimbing pada 203. La tamuddanna. Jangan sekali-kali kamu panjangkan. Jangan sekali-kali kamu menghulurkan yadaka ilal akhzi minal khalaik. Jangan kamu hulurkan tangan kamu. Jangan kamu panjangkan tangan kamu untuk mendapatkan sesuatu daripada makhluk. Jadi, Syekh Ata'illah menasihati para mursyid ni, para orang yang membimbing orang yang ada makrifah kepada Allah, jangan menerima pemberian orang sebarangan. Kan? Jangan menerima pemberian orang sembarangan. Illa, kecuali antara kamu lihat annal mu'ti, melainkan bahawa sesungguhnya pemberi pihim pada mereka maulak, yang memberi kepada pemberi itu adalah daripada Allah SWT. Apabila kamu yakin bahawa orang yang memberi kepada kamu tu, orang tu memang ikhlas, dia bagi itu kerana Allah. Kan, dia nak beri itu kerana Allah. Bukan beri itu kerana nak dapat, nak membalas jasa ke, nak beri itu kerana rasa malu ke apa. Jangan bagi kerana ada sesuatu niat yang lain. Bagi semata-mata kerana Allah. Jika kamu lihat si pemberi itu
memang dia ikhlas dan dia tak akan mengungkit-ungkit lagi, dan dia tidak akan memberitahu lagi, dia tidak akan jatuh aib maruahmu yang menerima barang dia, maka kamu terimalah. Kata Syekh Ta'illah, Fa'iza kunta kazalik. Kalaulah kamu lihat keadaan orang yang memberi itu tulus, ikhlas, datangnya daripada Allah, dan Allah ingin menyampaikan kepada kamu pemberian itu melalui orang itu, fakhuz, maka kamu ambillah ma wafaqakal ilm, apa yang disepakati dengan ilmu. Ilmu ada dua, iaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Kalau wafakat, kalaulah sepakat dengan ilmu zahir dan ilmu batin, kamu terimalah pemberian orang itu. Kalau tidak, akan merosakkan kerohanianmu, akan merosakkan perhubunganmu dengan Allah. Pertama, kalau kamu lihat ilmu zahir, dia itu tidak menyalahi syariat. Apa yang dia beri itu tak salah dari segi hukum-hukum syariat. Yang kedua, apabila kamu lihat pemberian itu datang daripada Allah, Allah yang nak beri kepada kamu, cuma guna perantaraan mereka sahaja. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, itulah yang dibimbing oleh Syekh Ta'illah. Jangan sekali-kali kamu hulurkan tangan kamu untuk terima pemberian orang, pemberian daripada makhluk, supaya kamu tidak terhutang budi dengan makhluk, supaya kamu tidak terikat dengan makhluk, supaya kamu bebas daripada merasa terhutang budi kepada sesiapa melainkan Allah. Jangan kamu hulurkan tangan kamu untuk mengambil daripada makhluk, kecuali apabila kamu lihat yang memberi itu, yang memberi kepada mereka, yang memberi melalui mereka itulah datangnya daripada Allah. Faiza kunta, kalaulah kamu dapati keadaan begitu, kazalika fakhuz ma wafaqakal ilm, maka kamu terimalah pemberian dia berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu syariat, benda ni halal, benda ni betul, benda ni tulus. Dia bagi dengan cara yang halal, dia beri dengan niat yang ikhlas. Barang yang dia beri pun bukan barang curi, bukan barang yang tak halal dan sebagainya, kan? Jadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, biasanya kalaulah satu orang mursyid ni, dia membimbing orang, dia memimpin orang, dia beri pengajaran, dia beri nasihat dan sebagainya, orang akan simpati dengan dia, lalu nak bagilah macam-macam. Bagi itu, nak bagi ini, tapi kata Syekh Ta'illah, kamu berhati-hati terhadap apa yang orang nak bagi pada kamu. Benarkah apa yang dia beri itu datangnya kerana Allah? Kalau tidak kerana Allah, dia sentiasa asyik mengungkit. Kalau tak mengungkit secara mulut pun, dia mengungkit dengan hati. Dia tu sebab dia dapat mengajar. Dia mengajar tu sebab aku yang tanggung. Dia mengajar tu sebab aku bagi. Kalau aku tak bagi, dia nak mengajar macam mana? Sebab dia nak makan, nak minum, dapat daripada mana? Alhamdulillah, apabila aku bagi ke dia, tanggung dia, beri dia, maka aku dapatlah, dia dapatlah begitu-begitu. Jadi, itu akan merosakkan agama, merosakkan kerohanian, dia pun rosak. Kerana dia beri, dia ungkit-ungkit walaupun dalam hati. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebab bila engkau masih merasa ada sesuatu selain daripada Allah yang dapat membantu padamu, maka tauhidmu belum benar, murni. Menerima pengertian keesaan Allah dalam la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi kamu tidak murni dalam menghayati la ilaha illallah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Tiada kudrat yang untuk menyampaikan rezeki kepada kamu melainkan Allah. Ya. Dan la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah.
Allah menjadikan dan memberi rezeki, dan dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Ini semua hak kekuasaan Allah semata-mata. Sehingga kalau ada pemberian itu daripada tangan sesiapa saja datangnya, harus tidak boleh lupa bahawa itu langsung daripada Allah yang menyuruh salah satu hamba pesuruhnya menyampaikan kepadamu. Khalid Al-Juhani berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang kedatangan hadiah, kedatangan sedekah daripada temannya tanpa meminta-minta dan tanpa mengharap-harap dalam hatinya, maka hendaklah dia terima. Sebab yang demikian itu sebagai rezeki yang dihantar oleh Allah kepadanya. Dalam riwayat ada tambahan, dan bila ia tidak memerlukannya kerana sudah cukup, maka hendaklah diberikan kepada orang yang lebih berhajat kepadanya. Ibrahim Khawas berkata, seorang sufi tidak harus memilih jalan tidak berusaha, terkecuali jika memang sudah cukup keadaannya. Satu orang yang makrifah ni, dia kena usaha sendiri, jangan mengharapkan hak orang lain. Berusaha dan berikhtiar sendiri, jangan mengharap kepada orang lain. Kecuali dia sudah rasa dia dah cukup. Kalau dia dah cukup, tak apalah dia tak nak bekerja pun. Tapi kalau dia rasa dia masih memerlukan, maka dia kena bekerja untuk mengelak daripada berharap kepada makhluk. Umar bin Abdul Khattab berkata, Rasulullah SAW selalu memberi kepadanya, maka saya berkata, berikan kepada orang yang lebih berhajat daripada saya. Rasulullah SAW berkata, terimalah dan pergunakanlah atau sedekahkanlah, dan tiap harta yang datang kepadamu dengan tidak engkau harapkan atau engkau tidak minta, maka terimalah. Dan yang tidak, jangan engkau angan-angan harap-harapkan. Al-Masi berkata, ada seorang pemuda yang datang kepada Ibrahim At-Taimi untuk memberi hadiah wang sebanyak 2,000 dirham. Sambil berkata, terimalah wang ini. Ini bukan daripada raja, juga bukan daripada subhat dan lain-lain. Jawab Ibrahim, semoga Allah memberkati hartamu dan membalas engkau kebaikan dan terima kasih. Lalu ditolaknya wang itu. Setelah pergi pemuda itu, saya bertanya, ya Aba Imran, mengapa engkau tolak pemberian itu? Demi Allah, istrimu tidak mempunyai pakaian. Jawab Ibrahim, benar. Tapi anak itu masih muda, belum banyak pengertian dan pengalaman. Saya khawatir kalau ia kembali ke kampungnya, lalu dia memberitahu kepada teman-temannya, saya telah memberi kepada Ibrahim 2,000 dirham, maka hilang pahalanya dan hilang pula wangnya. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menolak rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa meminta-minta, maka sesungguhnya dia telah menolak pemberian Allah. Itu ujaran yang ke-23. Ya. Ujaran yang ke-24. Rubbama istahayal arif an yarfa'a hajataka ila maulah liiktifa'ih bimasyiatih fakaifa la yastahi an yarfa'aha ila khaliqatih. Ya. Rubbama istahayal arif. Ada kalanya orang-orang makrifat itu dia malu, dia merasa malu. An yarfa'al hajatah, untuk mengangkat, untuk meminta hajatnya ila maulah, kepada maulanya, kepada Allah. Ya. Orang-orang makrifat ini dia sangat malu untuk mengangkat tangan, meminta hajatnya kepada Allah. Liiktifaihi bimasyiatih. Kerana merasa liiktifai, dia merasa cukup. Dia rasa cukup dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah merasa rela dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada dia, dan dia rasa cukup. Apa yang Allah bagi itu sudah cukup. Apa yang Allah tentukan itu sudah cukup.
Apa yang Allah takdirkan itu sudah cukup. Kalau nak minta lagi dah rasa malu. Itu orang makrifah. Kita ni banyak lagi harta pun minta lagi. Banyak lagi harta pun minta lagi. Bertimbul-timbul harta pun minta lagi kan. Tapi berbeza dengan orang makrifah. Orang makrifah ni kalau dah cukup dia malu dah nak minta. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah SWT, fakaifa la yastahyi an yarfa'aha ila khaliqatih. Bagaimanakah dia tidak malu untuk meminta dengan makhluk. Dengan Tuhan pun dia malu. Macam mana pula dengan makhluk? Lagi-lagilah dia malu. Dia malu nak minta dengan makhluk. Kerana dengan Allah pun dia malu. Begitulah orang makrifat. Orang makrifat ni tak mungkin sekali-kali dia meminta dengan orang. Kitalah yang kena faham, kan? Dia tak akan minta. Kita kena faham orang tu. Kita beri dengan cara terhormat. Jangan bagi dengan cara yang tak terhormat. Saya pernah masuk dalam satu majlis ulama. Mereka berjumpalah sama-sama alim. Yang ni pun warak, yang ni pun warak sama-sama. Jadi si satu orang ulama ni, satu orang ustaz ni, dia tengok ustaz yang seorang ni banyak sekali menghabiskan masa untuk mengajar manusia, untuk mengajar orang. Kelasnya sibuk kan. Lalu dia kesian. Dia pun buat pergilah. Dia buat pergi satu helai kain sarung. Kemudian dalam tu ada sampul surat. Dan dia bagi. Dalam majlis tu ada orang lah. Lalu termasuklah adanya saya. Lalu orang ustaz ni bagi kepada syekh ni. Lalu syekh ni minta pada orang yang khidmat dia tu, tolong ambilkan kain pelaikatnya dalam almari. Lalu kadam dia ataupun orang yang khidmat kepada dia ni, ambillah kain pelaikat dalam almari itu bagi kat dia. Jadi syekh ni hadiah pula kepada orang yang bagi itu. Dan hadiah yang maknanya, yang ni kata, yang seorang ni kata, ni ustaz, tuan saya sedekahkan ni sedekah saya. Lalu dia tolak. Lalu dia suruh kadam dia ambil kain dalam simpanan dia. Lalu dia bagi kepada ustaz yang memberi ini. Dia kata ini saya hadiahkan kepada ustaz. Jadi kita nampak macam biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya satu perbezaan yang besar. Pertama, satu orang ustaz ni dia nak bagi kepada syekh ni di depan orang ramai. Di depan ada orang lah, bukan ramai, ada orang. Dalam bilik dia ada orang. Jadi mengaibkan dia. Yang kedua, dia guna perkataan sedekah. Macam pula lah si syekh ni fakir. Sedekah untuk fakir miskin, bukan untuk orang yang mulia. Sebab tu ulama-ulama jangan sekali-kali kita sebut sedekah kepada ulama. Kita kena katakan hadiah. Bagi dalam keadaan yang terhormat. Kerana mereka bukan orang yang meminta-minta. Dan mereka bukan orang yang dahagakan hak orang lain. Kan? Mereka itu adalah orang yang kalau diberi dengan ikhlas yang datangnya daripada Allah, mereka terima. Kalau tidak, tak apalah, dah cukup. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Sa'ata'illah, ada kalanya orang arif itu istahya, merasa sangat malu. Yarfa'u hajati ilal maulah, untuk mengangkat tangan memohon hajat kepada Tuhannya, li'iktifai bimasyiatih. Kerana dia sudah rasa cukup apa yang dia berikan dalam kehidupan dia, kan. Allah bagi tu dah cukup. Apa yang Allah takdirkan tu dah cantik. Jadi dia pun malu dah nak minta dengan Allah. Fakaifa la yastahi an yarfa'aha ila khaliqatih. Lagu macam mana pula dia nak minta dengan makhluk? Dengan Allah pun dia malu. Kalau dengan makhluk lagi-lagilah dia malu. Sahal bin Abdullah berkata, tiada satu nafas atau hati melainkan diperhatikan oleh Allah pada tiap detik, baik siang atau malam. Maka
Apabila Allah melihat dalam hati itu ada hajat kepada sesuatu selain Allah, nescaya Allah akan datangkan iblis untuk hati itu. Abu Ali Daqqaq berkata, suatu tanda daripada makrifah tidak minta hajat keperluan kecuali kepada Allah, baik besar maupun kecil. Contohnya, Nabi Musa rindu ingin melihat Allah. Ia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Dan ketika berhajat roti, dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apa yang engkau berikan kepadaku dari makanan itu sangat berhajat. Nabi Ibrahim AS ketika akan dilemparkan ke dalam api, ia didatangi oleh Jibril dan Jibril tanya, apakah kamu ada hajat? Orang nak lempar kamu ni ke dalam api, adakah kamu nak minta tolong aku ke? Adakah apa perlu yang aku tolong kamu? Jawabnya, kepada kamu Jibril, aku tak ada hajat. Tetapi kepada Allah, ya, aku ada hajat. Jika demikian, mintalah kepada Allah, kata Jibril. Nabi Ibrahim AS pun kata, hasbi min su'ali ilmuhu billahi. Cukuplah bagiku, ia mengetahui halku sehingga tidak usah saya minta kepadanya. Kata Nabi Ibrahim, aku tak perlu minta kepada Allah sebab Allah dah tahu keadaan aku. Allah tahu orang nak lempar aku dalam api. Orang tahu sebelum ni Allah tahu bahawa aku ni ikhlas menjalankan dakwah agamanya. Aku menentang kebatilan. Semuanya Allah tahu dalam hatiku. Aku buat kerana siapa? Bila aku buat kerana Allah, Allah tolong. Atas Allah lah nak tolong atau tak tolong. Sekarang, kata Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tahu. Cukuplah bagi Allah, ia mengetahui halku, sehingga tak perlulah aku nak minta kepada Allah. Firman Allah SWT, Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah terhadap hukum Tuhanmu, kerana engkau selalu di bawah pengawasan Tuhan kamu. Jadi, sabarlah wahai Ibrahim, dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah kepadamu, kerana keadaan kamu dalam pengawasan Allah. Ada sesuatu kalimat, hikmah, kul min kaddi yaminika wa raki jabnika fa in dal ufat ya'inuka fas'alil maula yu'inuka. Makanlah daripada hasil usaha dan peluh dahimu. Maka apabila lemah keyakinanmu, mintalah kepada Tuhan, nescaya ia membantu kepadamu. Usaha sendiri. Kalau kamu kurang yakin, lemah yakin, mintalah kepada Allah supaya kuat yakinmu kepada Allah. Abu Hasan Al-Shazili ketika ditanya tentang ilmu kimia, jawabnya, keluarkan semua makhluk daripada hatimu dan putuskan harapanmu untuk mendapat sesuatu selain daripada Allah. Selain daripada yang ditentukan oleh Allah untuk kamu. Jadi Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua ujaran pada pagi ini yang sangat penting untuk orang yang nak mendekati diri dengan Allah. Apabila dia sudah dibimbing sampai kepada tahap makrifah, maka dia berhati-hati terhadap pemberian orang, kan? Jangan sampai pemberian orang itu menyebabkan hatinya terikat dengan makhluk, terasa terhutang budi dengan makhluk, terasa ingin menyanjungi makhluk. Kan, nak marah tak boleh. Aku marah sekarang, dia aku sepatutnya marah dengan dia ni. Tapi dia dak bagi aku itu, dak bagi ini, aku tak sampai hati nak marah pula. Jadi kita orang-orang makrifah tak boleh macam tu. Kalau patut marah, dia marah. Patut dia puji, dia puji. Patut dia marah, dia marah. Patut dia menghargai. Dalam pengajaran ada berbagai-bagai keadaan dan hal untuk membimbing. Dan dia tak boleh terpengaruh dengan pemberian orang terhadapnya kerana menjejaskan pimpinan. Dia memimpin orang, dia memberi nasihat kepada orang, dia mengajar kepada orang, akan terpengaruh dengan pemberian makhluk. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Taala,
kita ada lagi ruang lebih kurang setengah jam untuk kita sama-sama bermuzakarah dalam 2 ujaran pada pagi ini. Silakan. Allah. Ya, ada apa-apa yang kita nak bincangkan. Jadi ujaran tu mudah je faham kan. Jadi kita kena sedar bahawa kita sudah sampai ke ujaran yang 204. Maknanya kitab hikam ini bimbing kita daripada mula lagi semasa nak mula-mula beramal. Mula-mula nak beramal dulu, dia pimpin jangan bersandar pada amal. Bersandar kepada Tuhan yang memerintah kita beramal tu, bukan kepada amal. Kemudian dia bimbing pula kita ni ada 2 jenis. Ada golongan kasab, ada golongan tajrid. Kemudian bimbing lagi, jangan ada riak, jangan ada itu, jangan ada ini. Naik lagi, sampailah syaitan lah, dunia lah. Sampai ke tahap orang itu nak sampai kepada makrifah. Apabila satu orang tu sampai pada makrifah, dia dah jadi da'i. Da'i itu maknanya dia membimbing orang, menyeru orang. Bila dia da'i ni, dia menyeru, dia membimbing bagi pihak Allah. Bukan bagi pihak dia. Dia membimbing orang bukan nak cari glamour. Dia membimbing orang bukan nak cari masyhur. Dia membimbing orang untuk orang itu sampai kepada Allah. Itu namanya da'i. Da'i ni ia tak ada kepentingan diri dia. Dia hanya nak bawa orang semata-mata supaya orang itu sampai kepada Allah. Macam mana? Dah faham semua ke? Dah tak ada apa benda nak dibincangkan ke? Kalau tak ada, kita tutup cepat sikit. Kalau ada tu, baru bolehlah kita kongsikan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz. Ini baru hari ini baru tahu kalau kita bagi nama apa macam Ustaz kata tadi, kita sebut sedekah tu satu menjatuhkan maruah lah pada Tok Guru kan. Ya. Kita kena sebut hadiah. Ya. Okey, hari ini baru tahu lah Ustaz. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu orang yang mewarisi kerja-kerja kemudian. Nabi tak boleh terima sedekah. Ya betul. Jadi pewaris dia pun tak sepatutnya terima sedekah, kan? Sebab itulah kita gunakan bahasa yang manis untuk dia. Saya hadiahkan kepada Tuhan. Walaupun pembimbing tu dia hidup dalam keadaan susah kan macam mana Ustaz? Ya, sekalipun dia susah. Tapi dia susah pada pandangan kita. Yalah. Dia tidak mengharap hak kita. Orang yang susah ni dia bukan tengok zahir. Orang yang susah senang ni tengok hati dia. Hati orang yang tak berkecukupan, walaupun dia kaya, dia tu sebenarnya susah. Kan? Orang itu kalau hati dia dah rasa cukup, walaupun luaran dia tu susah, itu dia orang kaya. Orang kaya ni orang yang cukup. Orang yang tak kaya ni orang yang tak cukup. Jadi semua alim ulama tu yang sampai makrifah, dia dah rasa cukup. Jadi kalau kita bagi, kita kena sebut hadiah. Jadi 203 ni hakikat memerlukan tu kita tahulah. Walaupun dia tak pada pandangan kita dia macam miskin tapi dia sebenarnya kaya di sisi Allah. Jadi kita kena jaga jaga hati kita dengan orang makrifah ni, dengan para wali Allah ni. Jangan hati kita ni nak bagi sedekah pada dia sebab kita nampak dia tu kurang. Kita nampak dia tu miskin, kita nampak kita payah, kesian kat dia. Miskin, susah dan dia jangan macam tu.
Okey, betul. Itu kurang adabnya kita dengan dia. Kita kena rasa tanggungjawab saya untuk beri dia, untuk bantu agama. Saya bagi dia tu kerana saya nak bantu agama saya. Saya berhajat kepada agama, saya bantu dia sebab dia buat kerja agama. Dia habiskan masa dia kerana agama, susahkan diri dia dengan agama. Kalau saya nak selamatkan diri saya kena bantu agama. Bantu dia tu dengan niat untuk bantu agama, bukan kerana dia miskin. Satu lagi orang yang kita anggap macam mursyid tadilah. Ya, Daripada kita susah kan. ya. Tapi dia berhak untuk menolak. Dia kalau dia tengok cara kita bagi tu memang dia tolak lah Oh kan. ya, maksudnya Ah, cara bagi macam cerita tadilah, hadiah ah, dengan sedekah ah. tadi. Kalau dia Betul. tengok orang ni bagi macam kerana simpati dengan dia susah kan, kerana simpati dengan dia tak ada duit, jadi berartinya dia orang tu bagi seolah-olah dia ni hina lah kan. Jadi dia dengan Allah dia tidak hina kan. Jadi dia tak perlulah benda-benda macam tu walaupun dia susah, dan dia cari susah. Dia nak hidup susah. Dia nak hidup macam tu. Kalau dia berusaha dengan macam orang lain, macam kita kata orang yang ulama, dia belajar madrasah kan. Dia tak tidur malam, berapa malam sikit-sikit je tidur. Dah hafal lah, harfiah lah, dah hafal jurmiyah lah, alfiah dan macam-macam dia hafal kan. Kalau dia nak cari senang, kenapa dia tak buat doktor? Kalau dia nak cari senang, kenapa dia tak buat arkitek? Dia pun cerdik kan. Tetapi dia pilih untuk menghambakan diri dia pada agama walaupun orang lihat susah. Jadi apabila kita bagi, kita kena bagi dengan penuh penghormatan kan. Ya, silat-silat bagi terikat lagi susah. Bukan susah Itulah harta. jadi kita sebab tu setengah-setengah orang tu dia tak nak terima pemberian orang kan. Seolah-olah orang tu tanggung dia pula kan. Jadi agama tu hina lah kan. Ya, betul. Kita jangan menghina agama sebab agama tu mulia kan. Dia susah kerana agama, kita bantu dia tu dengan niat kita bantu agama. Dalam diri dia tu agama. Dia susahkan diri kerana agama. Jadi kita bantu agama bukan bantu dia. Dengan kita bagi kepada dia, maka kerja-kerja agamanya tak terganggu. Jadi itulah patutnya kita kena jaga. Ya? Patutnya kita buat macam tu lah. Kita kena jagalah, kena jaga. Boleh bagi tapi kena jaga adab. Sebab tu tadi kan kita dengar cerita tu ada orang yang bagi ke Syekh tu 2,000 dirham dia tolak kan. Jadi kita masa nak bagi kena sebutlah ini untuk agama. Untuk hadiah kan. Ya. Jadi taklah rasa hati kecil hati. Dia tak Saya kecil bagi hati sebenarnya. saya nak dapatkan manfaat agama kan. Banyak orang yang bagi pada masjid lalu dia sebut-sebut kan macam menyakitkan hati imam-imam masjid. Itu kipas tu saya bagi, aircon tu saya bagi, kenapa jadi macam tu kan. Kita bagi tu untuk agama kita. Berhentilah daripada mengungkit, berhentilah daripada menyebut kan. Okey, betul. Kita betulkan landasan kita. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi saya dengar pasal bai'ah tu. Berbai'ah Rasul pada para sahabat. Ya. So, sebelum ni saya faham generalnya bila orang kata bai'ah tu adalah kita menunjukkan taat setia pada guru kita atau gurunya. Tapi bila Ustaz cakap tadi bai'ah tu sebenarnya guru yang open untuk bimbing tu kan. So, jadi maksudnya di situ juga tersirat hadiah dengan sedekah sebab keperluan guru itu memberi hadiah pada anak muridnya, pada saliknya, dan jangan itu datang dari Allah dan bukannya keperluan yang ditagih-tagih oleh pada salik kepada jadi dia akan bila dia berbai'ah tu dia berlapang dada dan ikhlas dan segala urusan, jadi selesai banyak perkara di situ.
So ketinggian bai'ah tu sangat tinggi, maksudnya dari segi tu. Jadi saya fahamlah saya. Sebab saya berperasan, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Macam kita mengajar kan. So kita kalau kita ngajar kita ada buat akad kan. Kan? Kalau kita ngakad dengan anak murid kita, dengan ibu bapanya, bila kita berakad tu sangat penting rupanya. Bila akad tu selesai segala masalah serah buat urusan ni kerana Allah. Kan? So tak ada masalah orang kata berbangkit, ngungkit, apa hal yang akan berlaku akan datang. So, jadi keyword akad tu sangat penting macam bai'ah jugalah ya. So, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, apa nama ni, kadang-kadang macam-macam. Kalau orang tu beria sangat kan nak belajar dengan saya lah. Saya bukan layak mengajar, saya tak ada kelayakannya pun. Tapi kalau orang tu beria juga, saya cakap saya tak ada kelayakan dan tak ada ilmu. Kalau dia beria juga, saya nak dia berjanji dengan saya. Pertama, dia jangan lihat aib saya. Sebab saya orang awam biasa yang banyak aib. Kalau dia nak belajar dengan saya, dia kena tutup aib saya. Walaupun dia nampak, dia kena tutup. Sebab bila hilang penghormatan, maka ilmu yang dipelajari itu kurang barokah. Kalau dia dah asyik tengok kesilapan orang yang mengajar dia, maka ilmu yang dia terima tu tak ada barokah. Jadi kalau dia nak barokah, dia kena tutup lah. Memanglah banyaklah kesilapan, kesalahan, aib, itu bini, macam-macam lah sebab kita orang biasa. Tapi kalau dia nak kita membimbing dia, maka seharusnya dia ignore, jangan pedulikan kelemahan kita. Dia fokus kepada apa yang dia nak belajar. Maksudnya adab berguru lah Ustaz. Ya, adab berguru. Apalagi akhir zaman ni, mana ada orang yang perfect zaman sekarang ni dah. Zaman dah banyak kerosakan, kita nak cari manusia perfect tu susah. Jadi ada sikit, macam orang dapat durian di hujung musim. Orang yang dapat durian di hujung musim. Manalah di hujung musim tu banyak yang durian yang dah kena gigi kat tupai lah, yang buruk lah. Tapi kita ambil lah juga sebab kita tahu itu yang ada di hujung musim. Ya, Pak Kudri ada apa Pak? Ada nak tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi Pak Ustaz katakan harta dunia akan ditinggal di bumi. Harta langit akan dibawa kecuali ke yang rusak-rusak, yang sudah rusak tidak ketemu. Tapi kan Allah juga janjikan sekecil apapun amal kita nanti akan kita lihat, dan sebesar apapun kesalahan kita, dosa kita juga akan dilihat. Bagaimana itu harta kita sudah salat, kita sudah puasa, kita apa, tapi karena rusak, tidak ketemu lagi nanti. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Okey. Alhamdulillah Pak. Kan, sebab itulah dia apabila kita buat amal kita ada dua kategori. Satu amal yang rosak, satu lagi amal yang berpenyakit. Amal rosak tu kerana syirik. Amal yang berpenyakit tu kerana adanya penyakit-penyakit dalam hati, kan? Walaupun kita istighfar, walaupun kita taubat, walaupun kita beribu kali istighfar, beribu kali taubat, kalau kita tak buang penyakit tu tetap juga rosak. Kecuali kita dipanggil taubat yang nasuha, ataupun istighfar, kita taat hilangkan benda tu. Mana kalau kita taubat, jangan syirik lagi. Jangan buat syirik lagi. Kalau ada lagi syirik, taubat kita tak jadi. Gitu. Sebab itulah ada kategori yang panggil taubat nasuha, taubat inabah, taubat istijabah. Taubat nasuha ni maknanya dengan taubat tu kita dah buang perkara-perkara yang tak baik. Kita buang, ganti. Daripada mazmumah tukar menjadi mahmudah. Kata Allah SWT, yuzhibna hasanat sayyiat. Hapuskan sayyiat, datangkan hasanat. Maknanya kita buang penyakit-penyakit hati itu, kan.
riak, takabur, sombong, barulah Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki balik apa yang telah rosak. Macam juga syirik tadi. Kalau kita perbaiki balik kita punya syirik, barulah Allah Subhanahu Wa Taala terima balik. Jadi itu taubat nasuha. Kalau taubat inabah ni, maknanya kita bertaubat dan kita rasa gerung dan takut kepada Allah. Jadi dengan kita rasa adanya ujub, riak, khianat, dengki itu, kita rasa sangat-sangat takut kepada Allah. Lalu kita bertaubat kepada Allah kerana takut yang menggentarkan jiwa. Itu dia panggil taubat inabah. Kalau taubat istijabah. Taubat istijabah ni kita bertaubat kerana kita malu. Malu sangat pada Allah. Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita berbagai-bagai kemudahan, Allah bagi kita berbagai-bagai nikmat, kan? Dan Allah SWT bagi kita hidayat lagi, taufik lagi, tapi kita masih lagi berbuat dosa. Lalu kita malu kepada Allah. Tadi kita takut, kan? Yang bawah tadi taubat nasuha tadi, taubat nak bersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang merosakkan amal. Kemudian naik kepada darjat takut. Kemudian naik darjat lagi kerana malu. Itu darjat yang paling tinggi. Bila kita taubat sampai kepada tahap ini ataupun kita istighfar, sehingga istighfar kita menghapuskan perkara ni, maka Allah terima balik amal kita. Jadi amal kita tadi itu yang udah rusak tadi itu bisa diperbaiki kita balik. Kembali ya. Ya. Kalau kita bertobat, betul-betul tobat nasuha. Kita betul-betul bertaubat dan istighfar. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Sebab itulah selepas solat kita selalu kata astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita beristighfar dan bertaubat. Kita berazam selepas daripada solat ni kita tak akan melakukan lagi kejahatan. Kalau datang lagi, kita kena taubat dengan menyesal. Kalau datang lagi dengan tak sengaja, dengan kerana kita tak ada upaya, kadang-kadang kita tak ada kekuatan dengan desakan, dengan rayuan nafsu kita untuk membuat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, kita taubat lagi. Taubat ataupun istighfar dengan sebenar-benar. Nak berlaku lagi lepas tu kita tak ada niat dah nak buat. Tapi lepas tu terbuat, tak ada niat. Tapi dah terbuat lagi. Istighfar lagi. Maknanya dalam amal jangan tinggal istighfar dan taubat. Barulah amal kita tadi dimaafkan oleh Allah di mana kekurangan dan kesalahan tadi. Kalau tidak, kita balik ke langit. Di langit tak ada disimpan benda-benda buruk. Di langit tak simpan benda-benda rosak. Assalamualaikum. Ni kalau taubat tu biasanya maksudnya keperluan taubat tu selalu kalau kita buat solat-solat taubat keperluannya. Ya. Dan kalau tahap yang 3 tu, nombor 2 dan 3 tu istijabah tu semua. Maksudnya pada ketika itu kita rasa macam maknanya didahului dengan istighfar lah. Ya. Lepas tu kalau sebaiknya diteruskan dengan solat taubat lah. Dia semua perkara tu ia datang daripada hati kan, sebab Allah memandang hati. Jadi peringkat pertama tu hati kita menyesal kan, hati kita menyesal. Dengan perasaan menyesal itulah kita bertaubat dan beristighfar. Faham kan puan? Yang kedua tadi ada dalam hati kita perasaan takut. Kita bertaubat dan beristighfar. Yang satu lagi itu dengan perasaan yang teramat malu kepada Allah. Kita bertaubat dan beristighfar. Jangan beristighfar kosong kan, beristighfar kosong. Astagfirullah itu kosong kan. Yang tak kosong ni berserta dengan jiwa. Ada jiwa dalam istighfar, ada jiwa dalam taubat. Tasdik. Ya, insya-Allah. Ya. Okey Ustaz. Assalamualaikum. Berminat kedua tadi tu. Definisi taubat inabah dan istijabah ke tadi. Itu definisi
orang-orang makrifat ke? Maksudnya Ya, disebabkan ataupun didorong oleh rasa ya, takut, manakala yang lagi satu tadi apa ya, istijabah ke? ya. Taubat orang awam kerana dia menyesal kan. Dia buat perkara. Kalau dia katalah ini perumpamaan saja, tak nak sindir siapa-siapa kan. Kita ni orang ahli rock lah, pergi kelab malam lah, gitu gini lah kan. Akhirnya kita mari satu perasaan menyesal. Menyesal sangat-sangat kita buat perkara-perkara macam tu. Sedangkan kita ni hamba Allah kan. Dengan perasaan menyesal tu, kita pun beristighfar dan bertaubat. Itu peringkat orang awam. Kalau peringkat orang yang atas sikit, dia gerung, takut. Macam manalah kalaulah dosa aku ni masih tertinggal lagi, Allah tak maaf, aku nak jumpa dengan Allah kan. Kita tengok orang di hospital tu, dia meraung-raung sakit. Bagaimanakah kalau kena seksa Allah? Itu baru di hospital kan. Duduk di hospital pun begitu menyayat hati kita. Bagaimanakah kalau kita nanti dikena hukuman Allah, dihimpit dalam kubur sampai tulang rusuk berceragah. Di atas tu diguling-gulingkan di atas bara api siang dan malam. Kita mari perasaan gerung, takut. Kan, menyayat hati takut. Jadi kita bertaubat dan beristighfar. Itu orang yang peringkat mutawassit, orang yang pertengahan, orang yang ahli makrifat betul, dia bertaubat kerana dia malu pada Allah SWT. Macam istighfar Nabi. Istighfar Nabi bukan kerana dosa. Kan? Istighfar Nabi kerana nak menyatakan kesyukuran dia kepada Allah, takut di mana ada kekurangan dia dengan Allah. Sedangkan nikmat yang Allah SWT bagi banyak, dia sentiasa istighfar. Istighfar Nabi bukan kerana dia buat dosa. Jangan kita faham silap. Baik, berkenaan pemberian jadi, let's say hari ini kita dah belajar, kita cuba elakkan pemberian demi menjaga hati. So bagaimana Ustaz cara yang manis, yang baik, yang terpuji untuk orang yang dah faham ni untuk menolak pemberian, sekejap pemberian daripada orang yang masih belum faham ataupun belum pernah dengar lah hikmah ni. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan yang kita sedang belajar sekarang ni orang dah sampai makrifah kan. Orang yang belum sampai makrifah, orang awam tu kita kita sesuaikanlah kan. Kita orang biasa ni baru kita sedang mendaki. Kita sedang mendaki tingkat amal kita sikit nak mendaki menuju pada Allah SWT. Jadi orang yang peringkat awam ni kita tengoklah kalau benda tu jadi ungkitan. Bila orang tu kita tengok, kita rasalah, kita jangan menuduh, kita jangan syak. Apabila bagi, tiba satu hari nanti, akan diungkitnya, akan disebarkannya, jadi merosakkan sedekah dia balik kan. Kita tolaklah dia dengan baik. Ataupun kita kata macam ni, boleh tak saya dah ada benda ni, tapi kalau nak bagi juga pada saya, okey saya terimalah, tapi kalau saya boleh bagilah kepada orang yang memerlukannya ke apakah. Jadi gunalah bahasa-bahasa yang tidak memutuskan silaturahim. Kita pandailah dengan keadaan kita kan. Kalau saya beritahu keadaan saya kan. Setiap orang tu dia ada keadaannya masing-masing. Bagaimana kita nak pelihara supaya jangan berlaku putus hubungan silaturahim ataupun perbalahan, tuduh-menuduh, kata-mengata dan sebagainya kan. Kita ingat-ingatlah. Tapi kalau orang dah sampai makrifah, macam kita nak pergi jumpa orang-orang yang alim, kita kan nak dapat barakah daripada harta kita. Lepas tu kita nak bagi kepada orang tu kerana nak sumbangkan kepada agama. Sebab dia tu hidup dia, agama, kepala dia hafal Quran, tangan dia tasbih, mulut dia mengajar orang, hatinya sentiasa berzikir kepada Allah. Jadi dia mana ada masa nak terjun dalam perniagaan, mana ada masa nak pergi buat menternak semuanya tu, sebab dia dah wakafkan diri dia untuk agama. Jadi kita nak dapat barakah harta kita naklah sumbangkan kepada agama. Kita sumbangkan kepada agama melalui dia lah, untuk makan minum dia, untuk keluarga dia kan.
Maknanya kita sumbang kepada agama. Bukan kita bagi kepada peribadi dia. Tapi kita bagi kerana dia tu orang agama. Orang yang menyebar agama. Maka kita kena bagi dalam keadaan yang yang beradab. Kalau sebut hadiah macam tu. Dalam hati kita pula, janganlah kata kita berbudi dengan dia. Janganlah kita kata kita kerana harta kita lah dia dapat melaksanakan tugas. Jangan. Kita kata dia lah yang berbakti pada kita. Kerana dia terima pemberian kita itu menyebabkan harta kita itu jadi berkat. Harta kita itu jadi ada nilai. Kita rasa dia lah berhutang budi dengan kita sebab sanggup terima barang kita. Macam tu. Saya dapati betapa cantiknya hendaklah orang yang hakikatnya bukan hanya dia nak jaga hati sendiri. Tapi dia juga jaga amalan orang yang bersedekah, beri hadiah pada dia kan. Baik. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Kita dah sampai ke penghujung. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Apa ada puan yang lain ni? Ada puan nak cakap ke? Kalau Ustaz minta maaf sikit saja saya nak tanya kan. Bakal sempat ni. Berkaitan dengan taubat nasuha. Katalah dosa tu dah lama, 10 tahun yang lalu. Dia bertaubat memang menyesal sungguh-sungguh, tak ulang lagi. Dan bila masa sekarang adakah setiap kali beristighfar tu kita mesti ingat balik dosa-dosa tu walaupun kita dah tinggalkan, betul-betul tak ulang lagi. Kan tu ke Ustaz? Ya, bila kita tidak berulang lagi perkara yang sama itu bermakna Allah terima dah tu taubat kita. Kan? Jangan kita kenang-kenang, jangan kita ingat-ingat. Bila dah Allah SWT dah terima, hentikanlah kita kenangkan benda tu. Kan? Kalau terkenang juga, cukuplah sekadar istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa aku ingatkan lagi benda tu? Macam tu. Okey. Terima kasih lain kali pula lah Ustaz. Tak sempat lagi ni. Ya. Kita lain kali kan. Banyak Ustaz. Kita tutup dulu kali ni. Okay. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين.